Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pelajar, para pencinta ilmu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Azza wa Jalla pada pagi yang ceria 20 Rabiul Tsani 1446 bersamaan dengan 23 Oktober 24, kita teruskan pengajian kita dalam tafsir surah Al-Maidah. Surah yang kelima, surah Al-Maidah ni surah yang kelima, juzuk yang ketujuh. Kita sudah masuk juzuk yang ketujuh. Ayat yang kita akan baca bermula ayat 97 sampai ayat 100. 97 sampai 100. Di mana dalam ayat ini Allah Ta'ala nyatakan, Allah jadikan Kaabah Baitullahil Haram qiyaman linnas, menjadi tempat tumpuan manusia, tempat pusat perhimpunan, pusat perkumpulan untuk dunia dan agama. Dunianya orang mari bawa perniagaan, agamanya orang ibadat situ. Dia panggil qiyaman, maknanya dia jadi ketua, jadi tumpuan. Itu makna qiyaman. Dan Allah Ta'ala nyatakan bulan haram dan juga hayawan-hayawan hadyu yang sudah bertanda untuk disedekahkan di tanah haram. Mana kita sembelih, diberi daging kepada fuqara'il haram. Kemudian Allah Ta'ala beri amaran kepada para penderhaka, pilihlah jalan mana munak, la yastawil khabisu wat tayyib, yang buruk tak sama dengan hak molek. Hak buruk tak sama dengan yang baik. Artinya kafir tak akan sama dengan iman. Orang soleh tak sama dengan orang taleh. Walaupun ramai yang buruk, banyak yang buruk, jangan kagum. Kita tetap berada di atas landasan yang benar, yang disayangi oleh Allah Azza wa Jalla. Ingat molek. Baik para jemaah sekalian, kita itu mukaddimah ringkas. Sekarang kita membaca ayat. Bagi jemaah yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman edisi Jawi, muka surah 222. Comel nombor dia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاغ
Wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Qul la yastawil khabithu wat-tayyib walau a'jabaka kasratul khabith. Fattaqullaha ya ulil albab la'allakum tuflihun. Balik kita kepada mencari tafsir terjemahan ayat. Ja'alallahu al-Ka'bata al-Bait al-Harama qiyaman linnas. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Kaabah. Di mana Kaabah? Mekah. Rumah yang mulia itu sebagai tempat tumpuan manusia untuk menjalankan ibadat dan soal-soal kehidupan. Mana Kaabah ni dia jadi mercu tanda kepada dua-dua. Ekonomi pun duduk situ. Orang mari daripada Yaman, mari daripada mana, mari daripada ni, maka dia bertukar-tukar dia punya dagangan. Dan juga orang yang ada di situ juga tumpukan ibadat mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan sebelum Islam lagi pun, sebelum hari Nabi SAW bangkit jadi Rasul pun, sudah Kaabah itu sudah menjadi tempat tumpuan manusia pada ketika itu. Demikian juga bulan-bulan yang mulia, dia panggil Asy-Syahrul Haram, bulan-bulan yang mulia. Berapa bulan ada? Bulan haram ni ada 4 bulan. Tulis itu, 4 bulan. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. 4 bulan. Wal hadiya, dan binatang-binatang kurban yang dibawa untuk sembelih di Mekah. Wal qalaid, dan kalung-kalung binatang kurban itu. Apa dia maksud kalung? Biasanya bila orang ni bawa hayawan nak sembelih Mekah, dia letak tanda. Kalung tu letak tanda, letak tali di tengkok ke, ada kayu gitu dia gantung di tengkok. Ya, itu dia panggil qalaid. Maknanya ada kalung, yakni tanda hayawan ini untuk disembelih di Mekah. Jangan kacau dia. Jangan kenak ke dia. Ini hadiah untuk haram, untuk tanah haram. Jadi orang hormatlah ke dia. Ini Allah Ta'ala nak batalkan. Baiklah, kita terjemah dulu. Zalika li ta'lamu anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Yang demikian itu supaya kamu ketahui bahawa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan bahawa sesungguhnya Allah amat mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Tengok munasabah ayat. Lamma harramallahu ta'ala fil ayatil mutaqaddimah. Dalam ayat yang lepas semalam kita dah baca, Allah Ta'ala haramkan berburu, memburu hayawan ketika berihram. Dan ketika berada dalam tanah haram. Jadi tanah haram ini menjadi tempat keamanan hatta kepada hayawan-hayawan, burung-burung aman. Maka dalam datang ayat ini Allah Ta'ala nyatakan fa kadzalika wa sababun li amninas anil afati wal makhafat. Maka tanah haram itu menjadi sebab orang berasa aman daripada segala ketakutan dan menjadi sebab terhasilnya kebaikan untuk dunia dan akhirat. Mari ayat ni Allah Ta'ala cerita Mekah tu aku letak menjadi tumpuan manusia. Ja'alallahu al-Ka'bata al-Baital Haram qiyaman linnas. Tengok tafsir. Ay sayyarallahu ta'ala haramahu qiyaman linnas. Allah Ta'ala jadikan tanah haram Mekah itu menjadi tempat tumpuan manusia. Dari sudut ekonominya, dari sudut apa ni agamanya. Di antara kemaslahatan agama menjadi mercu tanda solat. Nak solat kita kena hadap ke Kaabah. Orang pergi umrah, haji, tawaf di Kaabah.
dan menjadi mercu tanda, menjadi tumpuan dalam masalah dunia. Allah Ta'ala kata yujba ilaiha min samarat, telah dibawa ke Mekah berbagai-bagai jenis buah-buahan dari pelosok-pelosok dunia yang ada pada ketika itu. Masya Allah. Jadi itu dia panggil manfaat, liyashhadu manafi'alahum. Dalam ayat lain Allah kata Mekah ni, kamu pergi Mekah untuk menyaksikan manfaat. Manfaat tu ada dua, satu manfaat dunia, satu lagi manfaat akhirat. Manfaat dunia dan manfaat akhirat. Mana dua-dua kita dapat pergi Mekah. Tuan-tuan yang nak pergi Mekah, hak tak segi Mekah pun tak apa, baca kitab kita tulis ni, nama dia Makkah Al-Mukarramah, kelebihan dan sejarah. Kena ada buku ni. Oh, saya tak segi Mekah, tak apalah. Kita nak baca tafsir ni biar kita faham apa makna Mekah, apa dia makna tanah haram, keluasan tanah haram tu luas mana. Ada cerita berlaku dalam tu dengan plan-plan, dengan peta-petanya. Alhamdulillah. Jadi itu, kemudian Allah Ta'ala nyatakan wasyahrul haram. Tadi aku sebut tempat haram, sekarang Allah nyatakan kepada kita masa, az-zaman, waktu haram. Apa dia bulan haram? Berapa bulan haram? Berapa pelajar? 4. Yang pertama kata Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Sebab apa nama dia bulan haram? Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala haramkan berperang pada bulan itu. Sebab nama dia Zulqa'dah. Zulqa'dah mana orang letak senjata. Ingat nama bulan ni. Zulqa'dah mana bulan ni bulan orang letak senjata. Sebab Allah Ta'ala tak pernah berperang. Orang jahiliyah pun berhenti perang. Kecuali buat Yahudi zaman ni, tak kira bulan Ramadan ke, bulan haram ke, bulan apa ke, tembak semacam, tak kira. Zulhijjah, orang pergi haji. Muharram, orang balik musafir ni, haramkan peperangan. Jadi 3 bulan betul-betul. Kemudian rehat seketika, mari bulan tengah, bulan Rajab, bulan 7 tu, satu lagi bulan haram. Untuk apa? Qiwamal linnas, menjadi tumpuan, menjadi mercu tanda kesenangan bagi manusia. Sebab bila bulan haram tak boleh perang, jadi mereka boleh pergi Mekah buat ibadat, mereka boleh tukar barang-barang dagangan, tenang-tenang haji habis dah, balik rehat sekejap. Safar, Rabi' 1, Rabi' 2, Jumaat 1, Jumaat 2, Rajab. Mari pula bulan haram. Jadi orang sunyi Mekah tak sunyi, orang akan pergi umrah pula masa tu. Jadi alhamdulillah Allah Ta'ala jadikan tanah haram ni satu tempat yang menjadi tumpuan manusia. Qiwaman linnas. Itu makna bulan haram. Dia beza dengan bulan haji. Ada satu lagi pelajar, dia panggil Ashurul Hajj. Bulan haji, Syawal, Zulqa'dah, 10 Zulhijjah. Itu bulan haji. Ingat balik dah. Bulan haji, maknanya boleh orang boleh niat haji. Bermula 1 Syawal, boleh. Baiklah. Wal hadiya wal qala'id, ay sayyara Allah Ta'ala al hadiya. Allah Ta'ala jadikan hayawan-hayawan yang dibawa untuk sembelih di Mekah. Unta, lembu, kambing. Itu dia panggil hadiyu. Hadiyu ni kita boleh sembelih bahimatul an'am. Tak kira lah. Sama ada dam. Bila kita pergi haji ni, haji banyak dia punya kategori. Kalau haji tamattu' kena dam. Haji qiran kena dam. Haji ifrat tak ada dam. Kita boleh sembelih korban. Maknanya semua orang pergi Mekah ni ada sembelihan. Sama ada sembelih hak sunat atau sembelih hak wajib, dua-dua. Wal qalaida, iaitulah tanda-tanda yang digantung di tengkok-tengkok hayawan tadi untuk apa? Izharan li sya'airillah ta'ala, nak menzahirkan syiar agama Allah supaya dia tidak diganggu. Jadi tak ganggu. Orang pun tak kacau lah dengan konsep ni.
Ini hayat orang nak pergi sebelah Mekah, jangan usik, jangan usik. Alhamdulillah. Tengok ayat. Jadi untuk manfaatnya dunianya, kita boleh makan daging, kulit-kulit tu boleh dibuat bekas air, boleh buat baju, macam-macam kegunaan. Alhamdulillah. Dzalika lita'lamu anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Inna tasirahu subhanahu wa ta'ala Ka'bah. Allah Ta'ala jadikan Ka'bah tu sebagai masabatan linnas, menjadi qiwaman linnas, dan bulan haram dan hadiu itu untuk apa? Ayat wahai manusia, supaya kamu tahu bahawa Allah SWT tahu semua benda di langit dan di bumi. Apa yang Allah Ta'ala nak syariatkan kepada kamu, mu jangan bantah, ikut je, turut je, taat je, jangan duduk tunjuk pandai sendiri. Tak perlu tunjuk pandai, tak perlu. Allahu Akbar. Wa anna Allah bi kulli syai'in alim. Ai wali ta'lamu aidan, hendaklah kamu tahu juga bahawa Allah Ta'ala tak sembunyi bagi Allah, apa benda pun tak ada sembunyi. Semua Tuhan tahu belaka, dan dia akan balas apa yang kamu kerjakan. Sesalah kita satu ayat. Mari kita pindah pada ayat 98. I'lamu anna Allah syadidul iqab wa anna Allah ghafurur rahim. Ketahuilah oleh kamu bahawasanya Allah amat berat azab seksanya kepada orang yang kufur dan derhaka, dan bahawasanya Allah amat pengampun lagi amat mengasihani bagi orang yang mengerjakan suruhannya dan meninggalkan larangannya. Alhamdulillah. Munasabah ayat ini, ayat yang lepas Allah Ta'ala sebut anwa rahmatihi bi'ibadi, beberapa jenis rahmat Allah Ta'ala kepada hamba-hamba dia. Mu ni jangan duk perasa sangat. Allah Ta'ala sebut dia rahmat, Allah Ta'ala sebut dia kasih sayang, Allah Ta'ala sebut, tapi jangan derhaka, jangan lawan, jangan kacau. Please, innallaha syadidul iqab. Allah Ta'ala mempunyai keras dia punya hukuman. Dia panggil ayat ni seperti biasalah. Seperti biasa kita dah belajar dalam ilmu tafsir ni, at-targhib wa at-tarhib. Sebut rahmat, sebut azab. Sebut keburukan, sebut kebaikan. Sebut syurga, sebut neraka. Itu dia panggil uslub at-targhib wa at-tarhib. Tak boleh lagi dah dua ni. Maka Allah Ta'ala peringatkan, i'lamu anna Allah syadidul iqab. Manusia, mu jangan berani-berani buat dosa dan maksiat, kerana Allah Ta'ala keras tindakan dia ke atas orang-orang yang derhaka. Wa anna Allah ghafurur rahim. Tapi Allah Ta'ala ghafur, pengampun bagi hamba-Nya yang berdosa. Bila mereka bertaubat, mohon keampunan, mereka akan dapat keampunan Allah. Rahim, kasih sayang dia kepada hamba dia yang sudah insaf, ataupun hamba yang tak buat dosa, di bawah kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Kita kata Alhamdulillah. Baik, kita pindah kepada ayat 99. Ma'ala ar-rasuli illa al-balagh wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Tidak ada kewajipan yang ditugaskan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain daripada menyampaikan perintah-perintah Allah sahaja, dan Allah sentiasa mengetahui apa yang kamu lahirkan, zahirkan, dan apa yang kamu sembunyikan, batinkan. Di dua-dua ni.
Munasabah ayat ini sekali lagi, Allah Ta'ala nyatakan dalam ayat lepas at-targhib wa tarhib. Maka Allah nyatakan di sini tugasan Rasul menyampaikan. Keras pada tempatnya, lembut pada tempatnya. Jadi Nabi kita ni keras. Bukan kata Nabi itu lembut, tak bermaya. No. Keras dalam masalah kufur dan maksiat. Lembut dan kasih sayang kepada orang-orang yang taat. Allahu Akbar. Itu sifat Nabi SAW. Jadi Nabi telah menyampaikan ma'ala rasuli illal balagh. Hijau Rasulnya menyampaikan. Bukan di bawah kuasa Rasul untuk memberi hidayah. Hidayah petunjuk itu hak Allah. Hidayah taufik, hidayatul irsyad, membimbing itu hijau Nabi. Jadi kita sekarang ini para jemaah sekalian, gitulah hijau kitanya, menyampaikan, memberi khabar gembira dan juga menakutkan. Orang dengar alhamdulillah, orang tak dengar alhamdulillah. Tak dengar, iya kita dah sampaikan, tanggungjawab kita selesai. Yang tak selesainya awak, kamu sendiri tu, kamu yang tak dengar kata tu, kamu tanggungjawab depan Tuhan. Aku dah bagi tahu. Oh, kalau kita pendakwah ni wajib kena tahu, wajib kena orang dengar belaka. Letihlah kita. Allah Ta'ala tak beri kuasa kepada kita untuk orang terima. Allah Ta'ala beri kuasa kepada kita untuk menyampaikan ke telinga. Alhamdulillah, wasalna, balaghna, kita dah menyampaikan, kita sudah beritahu pada umat yang betul, yang salah, ikut Quran, ikut sunnah. Tuan-tuan nak pergi ikut hal lain juga, apa boleh buat, nasib lah. Baik, kita pergi pada ayat terakhir. Qul la yastawil khabithu wat-tayyib walau a'jabaka kasratul khabith. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak sama yang buruk dengan yang baik. Manakan sama? Yang buruk yang baik tak sama. Walaupun banyaknya yang buruk itu menarik hati. Sama juga lah hari ni kita tengok di antara tumpuan manusia ke masjid dengan tumpuan manusia ke tempat hiburan, mana ramai? Oh, panggil tak dengar. Panggil tak dengar dia panggil. Apa nama panggil tak dengar? Terlalu ramainya puak-puak dia tu. Ramai berdoa kata orang. Ramai sangat dia punya ahli maksiat. Berbayar penuh studio. Kita tak berbayar pergi masjid ni tak penuh. Masjid bagi rasuah pun tak jadi juga. Tulis dalam iklan tu. Makanan disediakan. 2 ekor kambing dimasak, tak mari-mari juga. Nak kata apa? Allahu Akbar. Takut orang nak pergi masjid. Kadang-kadang jiran masjid ni kita buat majlis hari raya. Pada kebajikan masjid buat hari raya, tak mari. Nah, nak katanya jiwa manusia tu pelik. Maka Allah Ta'ala sebut di sini, la yastawil khabis wat tayyib walau a'jabaka kasratul khabis. Jangan heran. Wattaqullaha ya ulil albabi la'allakum tuflihun. Oleh itu bertakwalah kepada Allah wahai orang-orang yang berakal fikiran supaya kamu berjaya. Tengok, dalam ayat ini munasabah. Allah Ta'ala larang daripada maksiat dan menggalakkan taat. Dalam ayat lepas, ya'lamu annallaha syadidul iqab wa annallaha ghafurur rahim. Kamu ni Allah Ta'ala nyatakan tugas Rasul, wa ma'al rasul al-balagh. Kemudian Allah Ta'ala ikuti dengan galakkan supaya taat. Wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma kuntum wa ma taktumun. Jadi itu galakkan. Tuhan tahu belaka, kenapa tak nak buat? Kita ni kadang-kadang terlupa Tuhan tahu. Sebab itulah kita tak harap bila buat ibadat nak tunjuk orang, nak lapor ke orang, buat kebajikan nak lapor ke orang. Kita kata itu kerugian besar.
Maka datang ayat ini Allah Ta'ala bagi supaya kita mikir, orang ada akal fikiran ni fikir sama ke benda buruk dengan benda baik? Tak sama. Sama ke taat dengan maksiat? Tak sama. Sama ke iman dengan kufur? Tak sama. Maka datanglah ayat ni, mu fikir sendirilah. Walaupun mu tengok orang yang maksiat, pengikut-pengikut apa ni, benda mungkar, benda bid'ah tu ramai, tak usah pelik. Allahu Akbar. Ini orang buat bandingan ni dengan di saat sahabat kita di Palestin sedang diganyang, dikepung, makannya pun tak cukup, tak ada makanan, nak sampai makannya tak boleh. Jiran sebelah dia buat pesta besar-besaran, penuh pada duduk menyanyi, duduk melompat. Aina dhamir, di mana keperasaan orang Islam sama-sama Islam, tak ada rasa apa-apa. Dia panggil mati jiwa, mati rasa. Allahu Akbar. Ana mula-mula balik dulu, jumpa dengan seorang pendakwah masyhur di Kelantan, almarhum Ustaz Muhammad Mustafa. Baru dia meninggal, dia rahimahullah. Dia dalam usrah buat kita tu. Dia kata apa? Orang hilang perasaan kepada benda maksiat pun tak jadi apa. Hilang rasa, dia panggil mati rasa. Mana kita tak rasa apa dah. Maksiat ni normalisasi dah. Tengok benda maksiat, beres. Tengok orang tak solat, tak ada apa. Tengok orang tak tutup aurat, tak ada apa. Itu dia panggil mati rasa. Tahu mati rasa? Tak ada perasaan. Kata dia almarhum, dia kata apa? Orang mati hilang mati rasa ni lebih bahaya daripada orang mati pucuk. Kata gua ana parok Ustaz Mat. Dia kata mati pucuk ni enggak habis ubat yang dia cari. Tokak ni beli belaka asal kau orang jual. Tapi hak mati rasa ni tak ada gapo-gapo. Tengok orang buat maksiat, senyap. Anak bini tak tutup aurat, beres. Kata apa? Anak cucu tak semaya, tak apa, budak-budak zaman lo ni. Nak kata apa? Tengok orang kafir bangkit sama-sama dia bergabung, tak apa juga. Nak kata mana? Kita rumah. Jadi itu panggil mati rasa, tak ada perasaan. Pendakwah pun pakat duk kempen kau kedai-kedai bukan Islam. Nah, tak kira lah kedai kopi kau kedai makan. Walau hanya kedai orang Islam banyak pun. Hak bayar zakat. Nak makan juga hak tak mandi junub tu. Dia mati rasa. Jadi itulah mati rasa lebih parah daripada mati pucuk tu. Yang kata berat Ustaz Mat Win. Banyak apa ni kata-kata hikmah almarhum ni. Kalau ada anak-anak murid dia kumpul balik. Alhamdulillah ala kulli hal. Ana balik ke Malaysia selepas tamat belajar tahun 2006. 2006. Hampir 2 dekad lah. Apa yang kita sampaikan, kita kata alhamdulillah. Qad ballaghna wa addainal amanah. Kita dah sampaikan. Orang terima alhamdulillah. Orang tak terima kita kata alhamdulillah. Mudah-mudahan kita tidak taksir, tidak cuai dalam mendidik ummah, memandai dan mematangkan ummah ni, insya-Allah. Hak boleh terima, boleh terima. Hak tak boleh terima duk pangkah posta pangkah lah. Entah ada kerja lain kat luar mana. Walau a'jabaka kasratul khabis. Mu jangan kagum dengan ramainya pengikut. Walaupun mereka ramai, tapi kalau ajaran dia tak ikut sunnah, kita abaikan. Ingat tu pelajar-pelajar. Jangan kagum dengan orang ramai. Ramai bukan semestinya betul. Pasal itulah kata ahli fikir, kalau orang ramai kena ikut yang tak ramai, nasaya gembala kena ikut kambing. Betul tak? Kambing ramai sampai 200. Satu kawan kambing 200. Gembala seorang je. Bawa sedia punya tongkat sebiji. Halak kambing ikut dia, relax. Nak kata apa? Mana kalau lah ramai kita hak tak ramai kena ikut yang ramai, dia panggil arus perdana, jawabnya gembala kena ikut kambing sebab kambing lebih banyak. Allah kata, mu jangan kagum walau a'jabaka kasratul khabis, walaupun apa ni mu rasa kagum dengan ramainya, tak semesti. Tak semesti ramai itu betul. Pasal itulah kata sahabat-sahabat kita ni. Ramai juga sahabat kita ni ahli falsafah. Dia kata kalau kita tak nak pergi tempat kita tak kenal, nak cari kedai makan, sedap, tengok tempat orang ramai. Orang ramai, orang penuh kedai, sedap tu. Dalam kita ni jangan harap kedai ramai tu sebab viral, kena sekali nanya tak si makan. Tak ada juga lah gitu.
Allahu akbar. Allah Taala peringatkan, walau a'jabaka kasratul khabis fala ta'jabanna ayyuhal insan min kasratil khabis. Mu jangan kagum dengan ramainya pengikut-pengikut yang tak ikut apa ni, maksiat ni ramai, tak usah kagum. Sama juga kita gini. Nah, kita gini bila ramainya ahli-ahli yang tak nak ikut sunnah Nabi ni, kita kata biarlah kita sikit pun tak apa. Nabi alaihi wassalatu wassalam ada pengikut dia seorang, ada 2 orang, ada 4, 5 orang, ada yang ramai. Begitulah sunnatul hayah. Begitulah keadaan dunia sekarang. Allahu akbar. Baiklah. Kata di para ulama, ramai ahli maksiat tidak menunjukkan mereka betul. Fa innal falah li ahli taati wa in qallu. Orang yang dapat kemenangan itu orang yang taat walaupun mereka sedikit. Wal qalilul halalun nafi'. Kalau kita dapat rezeki yang halal, yang baik, lebih baik daripada kita dapat banyak yang haram, yang memberi manfaat. Tak apa, sikit tak apa, banyak jangan. Nah, itulah. Akhir ayat Allah kata apa? Fattaqullaha ya ulil albab la'allakum tuflihun. Takutlah kamu pada Allah Ta'ala, ya ashabil uqulis sahihatir rasyidah. Orang yang punya akal yang waras, akal yang baik, takutlah kamu kepada Allah. Dengan apa? Bimtisal, mengikuti apa yang diperintah oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Kai tazfaru bima ta'malun, supaya kamu dapat mencapai apa yang kita nak. Kita nak apa? Keredaan Allah, keampunan Allah, syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syurga. Itu yang kita nak. Hak dunia ni sementara, kecil belaka. Tak usah duduk mikir panjang. Dunia ni kecil. Allahu akbar. Ana tengok sedap juga kata-kata hikmat, kerana sebatang seketul batu. Tajuk dia kerana seketul batu. Batu penanda. Semalam ada sahabat kita cerita, betul-betul dia buat surau atas tanah Rizak jalan, Rizak kerajaan, dia buat surau. Mari anak tu tanah sebelah tu, dia pergi sokak, nya tarik batu pakai dalam, surau tu pun kena runtuh. Kita kata patutnya dah surau masuk dalam tanah awak, niat wakaf je lah tanah tu. Besar pahala, tak boleh. Nak kata apa? Ni zaman lebuh raya, tahu lebuh raya ni? Lebuh raya ni, kalau kerai Kota Baru, berapa ramai orang yang kena tanah. Alhamdulillah, rezeki. Surau dalam tanah ayah dia. Dia boleh kata-kata ibu ni mikir garu kepala lah. Ini kesan daripada kita beri tanah, beri surau, buat tanpa hitam putih, surat perjanjian tak ada. Nama tak tukar, surat pun tak ada juga. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang mengendalikan surau-surau, madrasah-madrasah, pondok-pondok, kena buat, dia panggil surat perjanjian dengan di pejabat peguam. Dia ada surat, Allah lupa nama istilah dia. Apa istilah nama dia? Surat akuan bahawa tanah ni tak boleh, tidak milik kita, nama kita tapi bukan milik kita, kita hanya pemegang amanah je. Jadi kalau ada berlaku apa-apa esok, ayah dia mati, anak mari nak pergi jual, no. Tanah ni ada surat bahawa masjid ni telah diwakaf oleh ayahnya. Kena buat. Kalau tak buat, banyaklah peristiwa-peristiwa yang telah kita dengar di akhir hayatnya macam tu jadi. Allahul musta'an. Kerana seketul batu, kita pikul berat azab dalam neraka, wal-iyyazubillah. Jadi untuk orang kawasan ni, kawasan kita lah, kawasan Kuala Kerai ni, kalau ada isu tanah ni, insya-Allah mari jumpa kita. Ana sudah berbincang dengan YB kita ni, lawyer. InsyaAllah dia kata dia cuba selesaikan surau-surau, masjid-masjid yang nama kepada nama waris yang tak gazet wakaf, kita akan buat surat belaka, insya-Allah. Tuan-tuan ambil lah inisiatif masing-masing di tempat masing-masing, selesaikan batu tara ni
sebelum batu itu dipikul di akhirat esok. Wal'iyazbillah. Baiklah, tamatlah ayat kita. Tak sama yang baik dengan yang buruk, tak sama ahli maksiat dengan ahli taat, tak sama kita rampas hak yang telah diwakafkan oleh mak ayah kita. Nak pikul berat tu, mikul tu. Walaupun seketul batu tu besar dia punya tanggungjawab di akhirat esok. Nasallallahu salamata wal afiyah. Allahu akbar. Baiklah. Kita berhenti setakat tu dulu. Kita mencari 5 faedah. 5 faedah. Faedah yang pertama. Faedah yang pertama kita balik kepada ayat asal. Ja'alallahu al-Ka'batal Baitul Harama qiyaman linnas. Allah Ta'ala jadikan Kaabah itu menjadi mercu tanda, tempat tumpuan, menjadi tempat tumpuan kehidupan manusia untuk dunianya, untuk akhirat. Kita kata alhamdulillah. Jadi di sini, kerana itulah Allah Ta'ala sebut nikmatnya keamanan yang ada di Mekah. Allah Ta'ala sebut dibawa pada kamu makanan-makanan yang tidak ada di tempat kamu. Mekah ni kering kontang, tak ada sungai, tak ada apa, ada telaga Zam-Zam, tidak ada di Mekah. Tapi buah-buahan no. Allah, ni satu fenomena baru ni. Orang pergi haji, kau pergi umrah, dia pergi melawak di pasar Mekah tu, nama dia Ka'kiyah. Baca molek, bukan pergi pasar Ka'kiyah. Gimana nak pergi pasar Ka'kiyah? Tu zaman Covid dulu. Zaman Covid dulu masa tu viral kan peta cerita Ka'kiyah ni. Bukan Ka'kiyah, Ka'kiyah, Ka'ki. Ada cerita lah Ka'ki ni, kita cerita mula dalam buku Mekah ni kena tambah. Ka'kiyah tu apa benda? Jadi di pasar tu dia ada pasar borong. Buah tembikai dia meluk gini betul kan? Pikul balik. Mereka kat kita challenge pada air banyak. Tengok, Masya Allah tabarak. Apa nama ni? Labu. Somelut. Labu. Pak kita ketok labu ada pun. Tengok. Air banyak. Buah tak segar. Tujba ilahi samarat. Allah Ta'ala kata, aku bawa buah-buah ke Mekah. Lo ni petai pun ada jual Mekah. Buah durian pun ada jual. Nak kata apa? Masya Allah tabarakallah. Baiklah, jadi Kaabah ni menjadi tempat qiyaman linnasi. Orang Arab pada masa tu, Mekah lah tempat tumpuan dia. Dia pergi haji. Jahiliah pergi haji, walaupun tak pakai baju, pergi haji. Yang pentingnya maka datang Islam memperbetulkan keadaan. Alhamdulillah, Allah Ta'ala sebut, bila sebut Mekah, Kaabah, sinonim dengan dianya bulan haram dan al-hadiyu. 3 sekali itu dipanggil sinonim dengan tanah haram. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, ana tulis buku ni untuk tuan-tuan dengan kembar dia sekali, nama dia Madinah Munawwarah. Dia kena ada 2 lah. Dia kata ustaz duk ngepe juga. Dia duk ngepe nak suruh baca buku. Tak si beli pun tak apa, asal ke baca. Ni. Jadi buku ni menarik 2 dia. Kita tulis kerana nak suruh tuan-tuan tak ada ilmu di Mekah. Baik. Yang kedua, faedah yang kedua Allah Ta'ala sebut di sini dalam ayat ini, ta'zim al-syahrul haram. Kita kena hormati bulan-bulan haram. Bulan haram ni Allah Ta'ala sebut dalam Quran, tanda pelajar. Dalam surah At-Taubah ayat 36. Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Allah kata, aku gezek dalam setahun tu ada 12 bulan, di antaranya 4 bulan haram, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Jadi mu jangan la tazlimu fihi, mu jangan buat maksiat dalam bulan haram ni. Berganda dosa. Maknanya dalam bulan haram ni siapa dia buat maksiat, double dia punya dosa. Bulan lain pun dosa dah, tapi double ni. Dalam hadis Nabi juga sebut, dalam khutbah wada, inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum alaikum haramun. Darah kamu, harta kamu, kehormatan diri kamu haram dicabuli seperti haramnya hari kamu ni. Fi syahrikum hadza, haramnya bulan-bulan ni, bulan-bulan haji ni.
Boleh haram ni. Fi baladikum hadza, di tanah haram ini. Itu hadis dan panjang hadis ini dikeluar oleh Imam Muslim. Kemudian Allah Taala nyata lagi salah satu daripada perkara di Mekah, al-hadiyu. Hadiyu ni binatang khas untuk sembelih di Mekah. Dia tak boleh sembelih lain, sembelih Mekah ya boleh. Nama dia hadiyu. Hadiyu khas untuk Mekah. Kalau kata korban, awak sembelihlah seluruh dunia boleh sembelih belaka. Tapi hadiyu Mekah ya boleh. Dam, itu dia panggil dam. Dam tamattu', dam qiran, dam langgar ihram. Itu semua tu dia panggil hadiyu. Termasuk korban. Dam sembelih sunat pun hadiyu. Yang penting hadiyu ni hayawan yang disembelih di Mekah. Wal qala'id, tanda-tanda untuk menzahirkan syiar. Mana orang berjalan daripada Madinah tu ngek bawa unta, bawa kambing ni, tak ada tanda belakang dia tekuk. Orang kata ni nak pergi tanah haram ni, unta pun nak pergi Mekah juga. Masya-Allah, tabarakallah. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi wa anna Allaha bikulli syai'in alim. Jadi dalam ayat ini Allah Taala sebut, Allah Taala tahu langit dengan bumi, Allah Taala tahu segala benda. Tikrarus sana'i 'ala Allah. Allah Taala nak ulang-ulang supaya kamu tahu. Mu jangan langgar perintah Allah. Mu buatlah ibadat kepada Allah Taala. Aku tahu semua. Kamu tulis ke, letak dalam Facebook ke, letak mana ke, royak korek kamu sedekah, tak bagi tahu ke, Allah Taala tahu. Maknanya bila kita tahu, kita sedar Tuhan tahu perbuatan baik yang kita buat, kita tak kecewa. Allah silapnya tak ambil gambar, Allah silapnya wartawan tak mari. Macam setengah orang ni kecewa bila dia bagi sedekah, kau bagi sumbangan, kau buat ibadat ke, bila orang tak tahu tu macam kecewa. Kita kata no, Allah Taala tahu. Sebab itulah bila Allah Taala nyatakan hukum, Allah Taala nyatakan hikmah. Zalika lita'lamu annallaha, supaya mu tahu, Allah Taala tahu. Ini kita kena ingat. Jadi kita kena belajar juga asmaullahil husna, nama-nama Allah Taala yang maha indah, kita kena ngaji. Insya-Allah kita dah baca dah beberapa kitab kecil-kecil tentang nama-nama Allah. Insya-Allah kita cari hafal sikit supaya para jemaah boleh faham tentang sifat-sifat Allah Taala yang maha tinggi dan nama-nama Allah Taala yang maha indah. Jadi bila kita tahu Tuhan tahu, jangan berani buat maksiat, jangan langgar perintah Allah. Nah. Yang keempat, Allah Taala letak pada kita, i'lamu annallaha syadidul iqab wa annallaha ghafurur rahim. Ini uslubul Quran, dia mesti kembar dua. Targhib, tarhib. Galakkan, amaran. Galakkan, amaran. Mu jangan duk berani buat satu kali. Jadi kata di para ulama, dalam ayat ini ada dua ilmu mesti letak dalam hati manusia, bahawa bila kita tahu Tuhan tu keras amaran, jangan berani buat maksiat. Bila kita tahu Allah Taala tu kasih sayang dia kepada hamba dia, perbanyakkan taat. Itu dia panggil ilmu yang perlu kita ada. Dan dalam ayat ini juga Allah Taala nyatakan tugas Rasul menyampaikan. Bila sudah menyampai, selesailah tanggungjawab. Dan Allah Ta'ala nyata, walau a'jabaka kasratul khabith. Jangan kagum dengan ramainya ahli maksiat, jangan kagum dengan ramainya ahli khurafat, jangan kagum dengan ramainya ahli bid'ah, jangan kagum. Yang kita kagumnya bagaimana kita boleh berpegang dengan kitab, dengan sunnah, dengan apa yang diajar oleh golongan salafus salih. Itu yang kita kagum. Kalau kagum dengan orang ramai kan, tak ada. Seperti kata-kata tadi lah. Apa kata tadi? Kalau nak kira lagu tu kan, kambing kena ikut kambing belaka buat ni. Gemala-gemala ni sebab kambing lebih ramai. Nasallallahu salam ta'ala. Jadi jangan duk dikira. Akhir sekali Allah Taala kata apa? Tak sama yang buruk dengan yang baru. Mu ada akal, kamu ada pemikiran, kamu fikirlah sendiri. Kamu ada akal, kamu ada pemikiran, kamu fikirlah sendiri. Tak usah duduk ikut nafsu, jangan ikut perasaan, tapi kita fikir dengan otak kita. Jadi alhamdulillah anda nak tengok fenomena-fenomena yang masuk dalam masyarakat kita ni, kadang-kadang dia mari dengan orang panggil spontan. Orang mari benda pelik sikit, habis pakai ikut belakang.
Orang mari gendai dalam masjid, pakat duk gendai belakang. Kita tahulah kita ni orang pondok, besar di pondok-pondok. Tak ada di pondok-pondok tok guru duk gendai. Tidak ada. Tapi bila mari hak pelik-pelik masuk, habis tok guru pondok hari ni pun pakat duk gendai habis dah. Kita kata nak kata apa? Tak apalah. Tak ada orang lain yang tak ramai pun, kita teruskan perjuangan. Sebab mu jangan kagum dengan ramainya benda pelik. Kita kena kagum kalau ramai orang yang berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah di akhir ayat Tuhan kata fattaqullaha ya ulil albab la'allakum tuflihun. Allah kata orang yang ada akal pemikiran, dia mikir baik-baik, dia tengok mana yang baik, mana yang buruk, mana yang sunnah, mana yang tak sunnah. Itu yang sepatutnya kita fikir para jemaah sekalian. InsyaAllah kita akan sambung lagi ayat 101 dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.